Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So insyaAllah untuk minggu ni untuk video ni kita akan tengok, kita akan bincangkan tajuk, subtopik terakhir dalam bab 1 sejarah tingkatan 3, iaitu tajuk 1.4 perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Topik sebelum ni kita tengok dah apa sebab-sebab, apa faktor barat datang ke negara kita. Apa sebab-sebab dia. Kamu dah tengok. So sekarang ni kita nak tengok apa strategi dia nak menguasai negara pula. Dia ada beberapa cara yang digunakan oleh barat untuk menguasai negara kita. Baik, kita mula yang pertama. Yang pertama sekali iaitu balik pada abad zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada masa itu kawasan negara kita ni Kesultanan adalah sebuah kesultanan lah, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Bermula pada tahun 1511. Bermulalah gerakan pertama barat untuk penjajahan, iaitu serangan fizikal daripada pihak Portugis. Serangan fizikal ni maksudnya perang secara fizikal lah kan. Bawa senjata, bawa tentera datang menyerang sesuatu kawasan. Gambar bawah tu pun gambaran lah. Kota Melaka dengan siap dengan senjatanya menentang kapal-kapal barat yang sedang datang nak menyerang kota Melaka. Bermula pada tahun 1511. Ini peringkat pertama pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian selepas Portugis berjaya menjajah Melaka, lepas tu ada pula lah siri yang kedua, iaitu akan dijajah oleh Belanda. Yang tu kita akan tengok secara lebih terperinci lah. Cuma yang peringkat pertama, yang Portugis ni hanyalah dia gunakan satu sahaja cara, iaitu secara serangan fizikal. Sebelum kita teruskan, kita kena tahu jugalah apa maksud dia ada cara-cara dia kan. Kamu boleh tengok ada manipulasi, ugutan desakan, tipu helah, perjanjian, pakatan, pajakan dan serangan fizikal. Kita tengok dulu satu-satu ni. Apa makna apa makna dia? Kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 19. Yang pertama, manipulasi. Mungkin ada yang tak tahu, ada yang dah tahu. Manipulasi ni apa yang kita nak cakap? Yang paling isi penting dia, poin utama dia, mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan ke atas sesuatu perkara. Ambil kesempatan. Contoh dia, berlaku pergaduhan. Bergaduh. Antara pemimpin sesebuah negara tu, kerajaan tu sedang bergaduh. So kerajaan pada masa itu tak stabil. So manipulasi ni, time tu lah barat datang, dia ambil kesempatan. Dia menjadi batu api ke, ada macam-macam lah. Ugutan ataupun desakan. Yang ni kamu tahu, yang kedua ni kamu tahu, ugut kan, dan desak kan, menakut-nakut kan. Yang ketiga, tipu helah. Kamu pun tahulah, nama pun tipu helah kan, dia menipu. Dia tipulah untuk dapatkan sesuatu. Yang keempat, perjanjian. Dia membuat perjanjian. Peristiwa seorang pihak itu berjanji pada seorang pihak yang lain. Berjanjilah, kau buat macam ni, nanti aku akan buat macam tu. Contoh dia kan. Aku tolong kau dapatkan kuasa, nanti kau kena bagi sikit tanah jajahan pada aku. Contoh dia. Tu perjanjian lah tu. Dua pihak yang bersetuju untuk sesuatu hal lah. Itu perjanjian. Pakatan ni adalah kerja sama. Ni betul-betul yang berpakat lah. Contoh dia macam tadi kan. Bila Melaka dijajah Portugis, maka Johor dengan Belanda berpakat. Berpakat ni betul-betul lah. Bekerjasama untuk mendapatkan semula Melaka daripada Portugis. Tak apa, nanti kita akan tengok. Pajakan. Ni panjang sikit. Pajakan ni contoh dia adalah menduduki tanah, bangunan dan sebagainya dalam tempoh masa dengan bayaran tertentu. Ayat ni pening sangat. Kalau kamu nak senang faham, macam sewa rumah. Contoh sewa rumah kan. Rumah orang tu, kita nak sewa rumah orang tu, kita akan bayar kita bayarlah nilai sewa, harga sewa kepada orang tu, dan orang tu pun akan bagikan kita sewa rumah tu selama manalah kita bayar kan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tu lebih kurang.
pajak lah, lebih kurang macam pajakan, okey, sewa. Dan yang akhir sekali serangan fizikal, macam saya cerita tadi, menyerang lah, okey, menggunakan senjata dan juga tentera. Okey, itu. Okey, kamu kena faham dulu setiap perkataan ni untuk sebelum kita teruskan ke yang seterusnya. Okey, yang pertama kita tengok Belanda. Okey, sebab yang pertama tadi Portugis yang datang menakluk Melaka menggunakan satu cara saja. Kemudian apa yang berlaku? Belanda pula. Okey, Belanda pun dia ada beberapa teknik, 3 cara yang dilakukan untuk menjajah negara kita di tanah Melayu. Okey, yang pertama dia menggunakan serangan fizikal. Okey, kamu boleh tengok ada 4 contoh. Okey, contoh dia Pulau Pangkor, Kuala Perak, Selangor dan Rembau, okey, Johor. Kemudian Johor dengan Selangor berserta dengan tahun. Tahun maksudnya senang cerita dia berperang lah. Okey, perang Belanda dengan Perak. Okey, perang Belanda dengan Selangor, perang Belanda dengan Johor. Okey, dia ada tahun-tahun dia bermula tahun 1950, 1650 sampailah yang terakhir sekali 1784. Okey, itu cara serangan fizikal, berperang lah hantar tentera. Kemudian yang kedua cara dia melalui perjanjian. Okey, perjanjian ni apa dia? Cuba kita tengok contoh yang pertama pada tahun 1650, silap lagi. Okey, Belanda telah menandakan perjanjian dengan Perak kerana apa? Untuk apa? Untuk hasil biji timah. Untuk hasil biji timah. Sama juga yang berlaku di Selangor. Okey, Belanda membuat perjanjian dengan Selangor pada tahun 1786 sebab biji timah juga. Okey, dia adalah tu persetujuan bersama. Okey, untuk mengutip hasil biji timah. Dan yang ketiga, okey, dengan cara pakatan. Okey, berpakat. Contoh dia Belanda pada tahun 1641 dia berpakat dengan Johor untuk mengalahkan Portugis di Melaka. Okey, tu lepas Portugis datang mula-mula menakluk Melaka, kemudian Johor ni dia nak takluk balik Melaka. So dia bekerjasama dengan Belanda. Okey, untuk memerangi Portugis di Melaka. Kemudian pada tahun 1824 Belanda berpakat dengan British, iaitu menandatangani perjanjian Inggeris Belanda. Okey, kalau kamu nak tahu perjanjian Inggeris Belanda ni perjanjian perdamaian lah. Okey, dia membahagikan kawasan. Okey, kawasan ni hanya untuk British saja. Okey, kawasan sebelah sini akan untuk Belanda sahaja. Okey, nanti kita akan tengoklah apa kisah yang lebih terperinci, okey, berkaitan dengan perjanjian Inggeris Belanda. Okey, habis. Yang ini adalah strategi Belanda. Okey, selepas Belanda, British lah. Okey, British yang menjajah negara kita. Okey, contoh dia apa teknik-teknik ataupun apa strategi yang digunakan? Okey, yang pertama macam biasalah. Okey, bila menakluk ni dia mesti ada serangan fizikal. Okey, serangan fizikal ni banyak. Okey, cuma dalam buku teks kamu dia ada bagi 2 contoh lah. Okey, contoh dia tentera British menyerang Dol Said. Okey, sebab Dol Said ni tak nak kalah. Okey. British pun menyerah kan. Kemudian Dol Said tak nak. So, British pun hantarlah tentera untuk melawan Dol Said. Sama juga yang berlaku di Kuala Terengganu. Okey, bila mana British melarang daripada kerajaan Terengganu untuk tidak campur urusan kerajaan lain. So kamu boleh bacalah dalam buku teks. Okey, dia menggunakan kuasa tentera juga untuk menyerang dan menakluk Terengganu. Okey, seterusnya British juga menggunakan perjanjian. Okey, perjanjian. Okey, yang pertama kita tengok, okey, British mendesak Sultan Perak, Selangor, Yang Tuan Sri Menanti, macam Sultan jugalah Yang Tuan Sri Menanti ni. Okey, dan Sultan Pahang menerima naungan British. Dia buat macam nak buat perjanjian kan. Okey. Suruh menerima naungan British. Maksudnya British nak meletakkan negeri-negeri ni di bawah penguasaan British lah. So dia menggunakan cara mendesak supaya Sultan-Sultan ni menandatangani perjanjian. Sama juga apa yang berlaku di Brunei. Okey, yang mana Sultan Brunei bersetuju mengiktiraf James Brooke sebagai raja. Okey, James Brooke ni, okey, Sultan Brunei kita tanda tangan perjanjian untuk mengiktiraf James Brooke sebagai raja di Sarawak. Okey. So Sultan Brunei pun bersetuju tu, maksudnya dia menandatanganilah perjanjian tersebut. Kemudian berlaku juga pakatan, samalah lebih kurang tadi kan. Okey, berpakat dengan Belanda untuk mendapatkan Melaka.
ada perjanjian kisah yang sama juga, iaitu kisah perjanjian Inggeris Belanda pada tahun 1824. Okey, nanti kita akan tengoklah dalam bab-bab yang akan hadapan. Okey, dan yang last sekali, bukan yang last, yang keempat, pajakan. Okey, yang ini hanya berlaku di Sabah. Okey, yang mana SBUB ni adalah syarikat British. Okey, dia memajakkan tanah Sabah tu kepada kerajaan British. Okey, saya tak ingat antara dua tu lah, sama ada SBUB pajak kepada kerajaan British ataupun kerajaan British memajak tanah di Sabah ni. Baik, yang kelima, British juga menggunakan teknik manipulasi. Manipulasi. Yang pertama kita tengok contoh. Yang berlaku di Singapura. Macam mana British nak mendapatkan Singapura pada tahun 1819? Sebab time tu ada perebutan tahta Johor. Macam saya bagi contoh awal tadi. So bila tahta ni bergaduh, raja-raja ni, pemimpin-pemimpin ni bergaduh, so berlaku tak stabil, negara tak aman. So time tu lah British datang mengacau, dan akhirnya dia berjaya mendapatkan Singapura, free-free je. Sama juga yang berlaku di Perak pada tahun 1871, tetap berpunca daripada perebutan tahta juga, dan di 1874 di Selangor, yang berkaitan dengan rompakan kapal dagang dan serangan ke arah Tanjung Rakado. Ni serangan ni orang kata British mengoffer diri untuk membantu kerajaan Selangor, dan last akhirnya British dapat menguasai Selangor. Kemudian ada juga British menggunakan teknik tipu helah, menipu. Contoh dia di Pulau Pinang, daripada Sultan Kedah. Sebab zaman dulu Pulau Pinang ni adalah sebahagian daripada negeri Kedah. So British yang adalah cara dia tipu helah. Nanti kita akan tengok. British akhirnya dapat Pulau Pinang sahaja, dan juga seberang perai yang kamu tengok sekarang ni jadi Pulau Pinang tu, itulah dia. Yang dia berjaya diambil oleh British melalui tipu helah. Yang terakhir iaitu melalui ugutan ataupun desakan. Samalah yang berlaku di Pahang dan Selangor. Yang dia berlaku di Pahang di Selangor, British memaksa dua negeri ini untuk menerima sistem residen. Sistem residen ni kita akan tengok lepas ni. Maksud sistem residen ni penasihat British. Penasihat British yang menasihati Sultan. Padahal dia tak nasihat Sultan pun. Dia mengarahkan Sultan. Tak apa, nanti kita akan tengok dalam bab-bab yang seterusnya. Dan contoh kedua, Sultan Brunei. Sama juga, dia ugut. James Brooke ni ugut. Macam tadilah kot. James Brooke ugut. Kau kena juga iktiraf James Brooke sebagai raja. Kalau kau tak iktiraf, macam-macam lah dia ugut kan. Dia ugut nak serang ke apa, nak bunuh ke apa kan. Macam-macam. Tu dia. Habis. Itu saja, pendek je 1.4. Cuma untuk aktiviti, saya nak kamu tengok. Kalau ni pun sama juga. Ada dalam muka surat 21 buku teks kamu. Ni rumusan kepada tajuk 1.4 ni. Kamu baca penguasaan kuasa barat ke atas negara kita, bla 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 bla, sampailah demi mengekalkan kedaulatan negara kita. Berdasarkan rumusan di atas, ni kerja rumah kamu yang pertama. Sila salin. Sila salin. Soalan yang bawah ni saja. Soalan yang bawah ni. Apakah iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah penjajahan kuasa barat ini? 4. Sila salin dan tulislah jawapan nombor 1, 2, 3, 4. Cuba cari dalam petikan ni, dalam rumusan di atas ni, ada 4 isi iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah penjajahan kuasa barat. Iktibar ni apa? Iktibar tu pengajaran. Pengajaran ni biasanya kalau kita buat ayat macam mana? Kita mestilah, kita hendaklah. Boleh faham kan? So sila cari 4 isi. Apakah iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah penjajahan kuasa barat? Jangan risau, semua jawapan ada sahaja dalam rumusan inilah. Dalam petikan ni. Kamu cari, saya nak tengok jawapan kamu. Boleh? Sila salin dalam buku. Tulis kecil. Ambil yang ni je, ambil yang bawah ni je. Kamu tulislah atas dia. Rumusan tajuk 1.4. Buku teks muka surat 21.
Okey, baru masuk tulis ayat dia. Soalan dia, berdasarkan rumusan di atas, apakah iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah penjajahan kuasa barat? Masukkan jawapan kamu. Okey, nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Faham? Okey, insya-Allah Maka tamatlah video kita pada hari ini berkenaan tajuk bab 1.4. So terima kasih pada semua yang menonton sampai habis. Semoga kamu semua fahamlah. Kalau ada yang bahagian yang tak faham, yang kamu nak tanya apa-apa, boleh WhatsApp saya. Tak ada masalah. Itu sahaja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.